مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Hari ini saya akan baca sambung zakat, perak dan semisalnya, tapi edisi kitab. Esok saya akan cari revisi yang bahasa sekarang. Sebab saya rasa 90% tak akan faham daripada istilah yang ada dalam kitab. Nazmi mungkinlah dia faham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabu dhahabi 20 mithqalan. Nisab emas adalah 20 mithqal. Tahu berapa? Tahu tak? 20 mithqal tu berapa? Okay, sambung nanti esok kita bagi yang gram dalam ringgit pula. 20 miskol timbangan Mekah. 20 miskol. Satu miskol tu berapa? Wal miskolu dirhamun wa thalathatu asba'i dirhamin. Satu miskol tu dia bersamaan dengan 1/3/7. Salah satu asbu'i dirhamin. 1/3/7 dari dirham. Satu miskol. So, 20 miskol kalilah 1/3/7 kali 20. Dapat berapa dirham? Kemudian wa fihi nisabid zahabi rubu'ul usyur. Dalam satu nisab emas tersebut wajib zakat 1/4 dari 1/10. Dia punya istilah dia 1/4 daripada 1/10. Maksud dia 2,5. Betul tak? Betul tak? 1/4 dari 1/10. 2/5 daripada 100. 22.5%. %2.5% itu 1/4 dari 1/10 itu ia adalah 1/2 miskol. Kemudian wafi mazada ala isrina mithqalan bihisabi. Kalau timbangan dia tu lebih daripada 20 miskol, maka kewajipan zakat disesuaikan dengan berat walaupun sikit. Sebab tu ada timbangan emas ikut negeri. Betul tak? Terengganu berapa, Selangor berapa. Selangor 850 gram contoh. Setiap negeri tu dia lain. Dia punya kadar zakat. Betul tak? Mana Nazmi? Ambil kau zakat rasa Nazmi. Kan? Betul tak Mi? Ambil kau zakat kan? Sebab tu Kahut boleh nombor 2. Kemudian cara kira zakat emas tu dia bergantung kepada sifat dan penggunaan dia. Maksud sifat tu, emas dah dicetak ke, emas yang masih baru dulang emas kan. Siapa pernah dulang emas kat sungai ke? Tu emas yang belum dicetak.
Selain itu, cara kira zakat juga perlu kita rujuk kepada uruf. Uruf ni kebiasaan yang ditetapkan di setiap negeri kalau kat dalam Malaysia. Mas yang macam mana? Mas bila kita sebut sifat ataupun penggunaan, maka dia akan berpecah kepada zakat kepada jenis emas yang disimpan ataupun emas yang dipakai. Betul? Ada tak kat sini yang kolektor emas? Ada kan? Ada setengah macam adik-beradik saya, dia suka simpan emas yang petak-petak macam coklat bar. Adik-beradik saya suka lah tu. Dan grup selalu je promote, abang bila nak beli? Saya pun balas, bila nak beli rumah? Dia ada yang emas yang macam tu, ada juga emas yang korang pakai, emas yang dah dibentuk. Tu dia sifat dan penggunaan. Kalau penggunaan, yang pakai. Kalau yang tak diguna, simpan. Kalau yang simpan tu macam mana? Simpan tu okey, ada yang simpan yang petak-petak tu, ada yang gelang emas tu memang dia tak pakai. Tapi kira macam mana pakai tak pakai, nanti kat bawah ni ada. Zakat ini perlu kita wajib bayar bila sekiranya pemakaian kita tu lebih daripada sekali dalam setahun. Contoh ada emas, mungkinlah kat sini ada yang banyak gelang. Gelang dia ni dia pakai sekali je. Ataupun dia tak pakai langsung. So dia masuk dalam emas yang tidak dipakai. Kalau pakai tak kena zakat. Tapi jangan buat elah pakai sekali, dah lama simpan dalam almari, dah nak setahun dah pakai, esok pakai. Lain kali hilang. Sebab elah. Jangan lari daripada zakat. Zakat ni dia membersihkan harta. Sebab kadang kita tak tahu mana harta kita yang kurang bersih, maka Allah bersihkan dengan zakat itu, dengan sedekah itu. Faham? Tadi kita ada sebut pasal uruf, kebiasaan. Maka bila sebut pasal kebiasaan, maka dia akan berlaku trade. Naik turun. Betul tak? Mas dia naik turun. Maka bagi tahun 2020, 2021 kadar uruf adalah seperti berikut ini. Selangor KL 800 gram. Johor 850 gram. Terengganu 850 gram. Perak 500 gram. Pahang 500 gram. Negeri Sembilan 200 gram. Sikit Negeri Sembilan. Melaka 180 gram. Kedah 170 gram. Perlis lagi lah sikit 85 gram. Penang 165 gram. Penang 165, Sabah 152, Sarawak 90, Kelantan paling steady, tak ada uruf. So cara pengiraan dia macam mana? Contoh kita bagi lah apa nama dia? KL, wilayah persekutuan. Uruf KL tadi berapa? 800 kan? 800. So formula untuk kira dia tu berat emas yang kita pakai tolak berat uruf tu berapa. Kemudian kali harga emas masa, kemudian kalilah zakat tu 2.5, maka dapatlah jawapan dia. Contoh, kalau berat emas yang siapa pakai ni, siapa kat sini suka pakai emas saya tengok. Betul lah, siapa. Emas yang dia pakai, Tehar lah. Mak orang ni dia boleh pakai emas.
Kalau yang tak mak orang ni, tak ada suami ni, dia pakai emas, apa function dia? So dia pakai emas, Teha pakai emas, berat emas tu 900 gram. Okey, maka cara untuk kira dia 900 gram tu ditolak dulu uruf semasa. Kebiasaan harga uruf 800 gram tadi, sebab Teha duduk KL lah, jangan ikut yang kat Kelantan tadi, tak ada uruf. Tolak apa nama dia 800 gram, kemudian kali harga emas masa. Harga emas masa sekarang berapa? 1 gram berapa? Siapa yang latest beli? Farah. Berapa? Farah baru beli bulan lepas kan? Habib berapa? 238 239 238.81 kalau tak silap. Semalam saya tengok 238.81 lebih kurang 239. Contoh harga semasa tu contoh. Kemudian kali 2.5%. Cuba kira. 900 gram tolak 800 gram kali 238.81 kali 2.5. So akan dapat 5,970.25. Betul tak? Kemudian zakat emas yang simpan tapi tak pakai. Emas yang disimpan dan tak dipakai, maka dia perlu untuk dizakati. Sebab apa dia perlu zakat? Ia termasuk barang emas yang disimpan dan tak dipakai, dan barang emas tu dah lama ke rosak ke sama saja. So jika jumlah penyimpanan emas tu sama, menyamai ataupun melebihi daripada 85 gram, dan dah dia nisab dia 85 gram kalian simpan, kemudian dia dah sampai haul setahun, maka wajib dikenakan zakat atas emas tersebut sebanyak 2.5% daripada berapa timbangan berat emas yang ada tu. Tadi yang contoh yang kita suruh kira tu 900 gram tolak 800 gram tu, ada ke orang pakai emas 900 gram? Ada tak? Tak ada kan? So memang kaya betul lah tu. Masuk sini dia punya emas dia tu. Sekilo, dekat nak sekilo pakai. Kalau setakat macam apa kan, dia tak ada, tak nampak. Yang pakai gelang, orang kata macam cacing pancing tu, dia tak kena. Tapi tu pun harga dia berapa dah tu? Berapa? 1,000 Ni 1,000 Kalau emas yang saya tanya Nazmi, emas yang di apa nama dia, kita pajak, kita letak dekat pajak gadai, kena tak? Cagar, bahasa dia cagar, emas cagar, kena tak ni? Kalau emas cagar dengan tu sama tak? Cagar dengan pajak? Cagar dengan pajak. Cagar emas. Sama tak Su? Su ambil zakat ke kan? Sesengih takut dah. Dia kalau emas yang cagar, dia sama seperti zakat simpanan, sebab dia simpan kat situ, so dia tetap kena zakat. Tapi zakat dia perlu dibayar tu selepas tolak nilai pinjaman dengan upah simpan. Dia kalau kita cagar kat situ bukan, tu emas sihat milik kita ke dah tak milik kita kalau kita cagar. Kalau kita letak kat pajak tu, dia masih tetap milik kita. Tetapi bila dikira tu, dia dikira lepas kita tolak nilai pinjaman kita dengan upah simpan kita. Lepas tu barulah. Kita tak boleh barang kita pergi pajak, lepas tu bukan milik kita. Masih milik kita lagi, masih dalam perjanjian. Kalau kita boleh bayar balik, kita ambil balik. Betul tak?
So dia nama simpanan. Sama juga kita simpan. Kalau kita simpan emas kat situ cagar setahun, lepas tu 10 kilo emas cagar kat situ memang kena lah. Faham? Faham tak Mi? Betul tak Mi? Yang awak belajar dekat tu betul? Sama? Sama sebab dia punya usul dia sama je. Faham ya? Minggu ni nombor 1 Kehut So ada yang nak tanya pasal zakat emas. Mungkin masa ni kita tak terfikir nak bayar zakat emas tu tak sampai ni. So mana tahu kan? Lepas akhir tahun tiba-tiba dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kata barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Nak rezeki tak disangka-sangka, takwa. So nanti mungkin sebulan ni, 2 bulan ni kita takwa, tiba-tiba akhir bulan Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Lepas tu boleh beli emas kan? Boleh beli emas, lepas tu dia bagi, tiba-tiba dia beli emas tu harga murah, tiba-tiba dia pegang sebulan harga tu jadi mahal, kemudian dia boleh beli lagi, kena zakat lagi. Kena tahu. Faham? Kita tak boleh tengok saya gaji 1,500 je, bila masa saya nak beli emas. Kita tak tahu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tu macam mana. So kita kena prepare kita punya diri ni untuk menghadapi situasi yang mungkin kadang-kadang tu yang kita tak sangka. Termasuk kita hari ini duduk di sini ni, apakah rezeki yang kita sangka? Tak sangka, betul. So kita mohon kepada Allah, semoga saja ini tanda Allah nak tunjukkan kepada kita, kita ada takwa. Sebab Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul. Orang yang takwa ni Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka. Allah akan bagi jalan keluar. So bila kita fikir balik, kita duduk dekat sini, rezeki yang kita dapat ni kita tak sangka pun. Maka itu adalah alamat Allah nak tunjukkan kepada kita bahawasanya kita ni ada takwa. So Allah nak suruh kita lagi bertakwa lagi supaya kita dapat rezeki yang kita tak sangka-sangka. Kita tak tahu. Kesihatan kita boleh lompat-lompat tu adalah satu rezeki yang tak disangka juga. Faham? Tadi janganlah kita ni rasa macam saya ni takwa belum saya ni dah beriman belum bagus kita ada fikir macam tu untuk kita semangat lagi, tetapi jangan kita rasa saya dah takwa, tengok saya ada duit. Tak boleh macam tu. Saya dah takwa, saya ada sihat. Rezeki tak disangka-sangka, boleh bangun. Siapa sangka dia boleh bangun? Sebab kiamat ni tak ada orang yang tahu. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, orang yang bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, Allah kata ini hanya dalam ilmu Allah. Kiamat ni tak ada orang yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak tahu kiamat. Tetapi sedar tak sedar Allah dah latih kita untuk kita menjalani kiamat kecil, iaitu apa nama dia? Kematian. Kematian ni adalah kiamat kecil, yang mana maksudnya kiamat tu adalah penghabisan, dah tak akan ada lagi refresh. So bila kita tengok ada orang mati, itu adalah sebenarnya petanda untuk kita. Dan ada lagi kata ulama, untuk kita, kalaulah kita tak dapat nak bayangkan kiamat yang kecil mati tu, kita bayangkan malam tadi kita tidur. Masa kita tidur tu, apa kita dapat buat kepada diri kita? Kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat bangun, maka bila bangun kita baca la ilaha illallah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Siapa tak baca tadi, baca sekarang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. So bangunnya kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita bahawasanya kita
selepas tak mampu apa-apa, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tindakan kita? Sama ada kita nak jadi hamba yang terbaik, khalifah yang agung, unggul, ataupun kita nak jadi kan, selemah-lemahnya manusia. So alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat duduk sama-sama dekat sini, kita dapat luangkan masa untuk sama-sama kita belajar ilmu, yang mana ilmu ini Abang Syami pernah baca hadis riwayat Abu Hurairah, kalau tak silap saya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tu bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayu dia macam Abang Syami baca itu 2 minggu lepas. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang melangkahkan kaki dia untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan langkah dia untuk menuju syurga. Ingat Abang Syami ada baca. Yang tadi teks tu bahasa Arab saya baca tadi. Jadi kita sebenarnya kita duduk kat sini mencari ilmu walaupun 10 minit, 15 minit, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak mudahkan langkah kita menuju kepada syurga, menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan pernah ada rasa bosan, kita jangan pernah ada rasa jemu, sebab itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kadang kita ngantuk, kadang kita rasa bosan, kita cuba buang benda tu. Kita ingat apa fadilah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang mencari ilmu, insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ighfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna, fatub alaina taubatan tagsili kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wassairil himnani. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa anna asrafna ala laza asrafna, fadlau wajudan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasulina sabi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.